mentaliti masyarakat di Malaysia harus diubah kan. Kita tak maulah segelintir daripada kita ni yang ada buat persepsi contohlah kita duduk rumah-rumah flat kan. Okey, orang-orang yang duduk kat rumah flat dia yang buang sampah dan sebagainya. Kita tak mahu macam tu kan. Tak kiralah sama ada duduk kat rumah mana-mana sekalipun, banglo dan sebagainya, tapi kalau kita punya mentaliti itu tidak diubah, sama je perangai sebenarnya. Kita ada satu persepsi yang macam kalau orang tak nampak saya yang buang, itu bukan sampah saya. Hakikatnya itulah pemikiran yang bakal merosakkan bumi kita dan future untuk anak-anak kita yang seterusnya. Untuk kita perincikan bagaimana kita nak mainkan peranan kita ini. Terus bersama dengan tetamu kita di studio, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, pensyarah Governance Persekitaran dan Sains Kelestarian UPM. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Okey. Dan juga kita ada tetamu di talian. Ya, kita ada juga tetamu di talian. Kita akan bersama dengan Datin Salbiah Abdul Aziz, salah seorang pesara siru rumah yang duduk di rumah tapi rumahnya bersih. Saya rasa kalau pergi rumah Datin ni tak ada sampah pun. Sebab apa? Dia ada sistem lah nak menguruskan sampah kita. Tak apa, nanti kita akan bersama dengan Datin. Kita nak bersama dengan doktor terlebih dahulu. Jadi doktor, kalau diikutkan lah kan, kita bercakap tentang pembuangan sampah ni, pembuangan sisa sampah ni sebenarnya dah lama dah, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya rasa kan. Tapi bagaimana mentaliti masyarakat kita sekarang ini? Adakah mereka makin lama makin okey ataupun makin lama makin macam merosot buat tak tahu je tentang perkara ini? Kalau kita lihat dasar ataupun program kita semula ni sebenarnya dilancarkan pada tahun 1995 kerana pada ketika itu kita lihat kadar kita semula di kalangan masyarakat adalah pada kadar 5%, maksudnya sangat rendah dan pada ketika itu kita ada dasar wawasan 2020 yang menuju ke arah negara maju, dan kita tahu penduduk negara maju salah satu ciri utama ialah kadar kita semulanya mestilah melebihi 60%. Jadi oleh kerana kita melihat pada tahun 1995 itu ada kegagalan sekitar 5%, kita lancarkan semula pada tahun 2020, namun kadar peningkatan tu tidak banyak dari 1995 ke 2020 hanya 18%. Dan pada tahun lepas kalau kita lihat secara umum, kadar kita semula kalangan rakyat lebih kurang 31%, dan kita menjangka pada tahun 2025 kita sasarkan dalam 40%, berbaki 2 tahun lagi lah. Namun kalau kita lihat kita mengambil masa selama 21 atau 22 tahun untuk mencapai 31%. Dan kalau kita tinggal lagi 2 tahun nak capai 40%, bagi saya itu adalah satu yang sukar lah. Dalam masa 2 tahun kita nak capai dari 31% ke 40%. Maksudnya ada 9% kita nak capai. Sedangkan kita mengambil masa 21 tahun untuk mencapai 31%. Ini bermaksud bukan tidak ada kesedaran, ada. Ada, kita tengok peningkatan Tetapi kalau kita lihat peningkatan, kita kena lihat pada tahun 1995 penduduk ketika itu berapa. Sekarang kita dah menghampiri 33 juta. Jadi saya rasa kadar kita semula ni ada wujud di kalangan masyarakat Malaysia tetapi tidak menyeluruh. Mungkin ada di setengah kawasan mungkin kadar dia mungkin tinggi, contoh kawasan bandar, ataupun mungkin di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi, ataupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan kita semula. Itu secara umum kita kata ada peningkatan tetapi tidak begitu memuaskan lah. Doktor, bila kita menyentuh tentang nombor, figures dan sebagainya, memang kita agak sukar untuk melihat bagaimana kita nak mencapai ke arah itu. Tetapi kalau kita melihat paling terdekatlah baru-baru ini kan di World Cup, di Piala Dunia, rakyat negara Jepun sendiri, the mindset yang mereka tampilkan sendiri, yang ambil inisiatif bawa beg sampah, bersihkan segalanya dan sebagainya. Adakah kita mampu untuk mengajar ataupun menerapkan dalam minda kita, mentaliti kita sejujurnya, yang ini antara tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk menjaga kawasan? Macam mana kita nak memulakan langkah itu lepas lebih 20 tahun ini, Doktor? Macam mana kita mulakan ni? Sebenarnya bagi saya tiada kekangan ataupun halangan. Sebenarnya ia mestilah bermula dari rumah lah. Maksudnya ibu bapa sendiri mesti menunjukkan contoh teladan yang baik. Misal kata melakukan semudah pengkomposan di mana sisa makanan tu mungkin boleh dijadikan baja, ataupun melakukan kita semula semudah mengasingkan antara bahan yang boleh dikita ataupun tidak boleh dikita. Itu maksudnya secara informal kita mesti bermula dari rumah, dan kemudian kita perkukuhkan lagi dengan pendidikan yang berterusan di peringkat sekolah ataupun pengajian tinggi. Jadi ini akan mendidik masyarakat itu supaya melihat sampah itu sesuatu yang bernilai tinggi, ia boleh dikita semula, dan mereka tidak sewenangnya membuang sampah sesuka hati kerana faham apakah kesan daripada impak
sikap mereka itu terhadap alam sekitar dan juga terhadap masyarakat itu sendiri. Okey, kalau tadi Sofia bercakap tentang yang Jepun tadi tu kan, kan kita kan dasar pandang ke timur kan, bukan saja melihat pada ekonomi, padahal kita lihat juga attitude, sikap dan juga gaya orang Jepun ni. Orang Jepun ni kalau misalkan kalau yalah Sofia kan pernah pergi kat Jepun kan, memang bersih, tapi ada perasan tak dekat Jepun tu, dekat tempat-tempat awam tu kurang tong sampah. Betul. Kan, dia bersih tapi kurang tong sampah. Sebab apa? Sebab mentaliti rakyat dekat Jepun tu, kalau anda perhatikan mereka akan bawa satu plastik dekat dalam beg mereka itu. Nampak sampah, masuk beg plastik, bawa rumah, baru buang betul-betul. Itu mentaliti yang kita harapkan Malaysia akan berubah macam itulah. Dan salah seorang daripada yang dah pun berubah lama dah, Datin lah. Ataupun Kak Sal. Kak Sal. Ini contoh teladan yang baik yang ditunjukkan bermula dari rumah. Jadi Kak Sal ni Datin banyak tapi dia kata lebih mesra panggil Kak Sal. Kan. Okey Kak Sal, ceritalah sikit apa contoh teladan yang Kak Sal boleh tunjukkan kepada kami sebagai penonton pada hari ini. Silakan. Okey, seperti yang mana yang Profesor cakap tadi memang betul. Semuanya kena bermula dari rumah. Jadi saya pertama sekali di rumah, untungnya kami di Putrajaya ni memang dihaskan 2 tong sampah. Satu ialah untuk sisa makanan dan yang satu lagi untuk sisa yang boleh barang-barang yang boleh dikitar semula. Jadi apa yang kami lakukan ialah dalam seminggu ada penjadualan untuk mereka mengutip sampah-sampah ini. Jadi untuk bekas-bekas plastik contohnya ataupun botol-botol kaca, saya akan asingkan dan kalau yang bekas makanan tu saya cuci dahulu supaya tidak berbau dan saya simpan. Jadi setiap pagi Isnin saya akan masukkan ke dalam tong sampah. Tapi tong sampah untuk recycle ini juga saya letakkan plastik sebab kadang-kadang anak-anak atau cucu bila datang tu dia tahu itu tempat tong plastik tapi dia terus campak saja. Jadi ini akan menyukarkan saya sebab saya kena keluarkan balik dan masukkan ke dalam beg plastik supaya mudah diangkut oleh pekerja-pekerja alam flora. Jadi kita pun kena bersipati juga dengan petugas-petugas ini. Jadi sampah-sampah ini sebaik-baiknya kita bungkus dengan kemas dan mudah dibawa oleh pekerja-pekerja tadi masuk ke dalam lori. Di dalam rumah saya memang menyediakan bakul sampah. Ini bila cucu-cucu balik contohnya, mereka akan apa kata orang ni, makan gula-gula, makan coklat dan saya pastikan kalau yang bungkusan kertas ni dia masuk dalam bakul sampah yang memang dihaskan untuk kertas dan yang untuk bekas plastik itu dalam bekas sampah yang khas untuk barang-barang plastik. Jadi bila saya nak kumpulkan untuk dikutip oleh pekerja alam flora, jadi ia menjadi lebih mudah. Ya, satu lagi amalan yang saya galakkan dalam kalangan keluarga saya ialah tidak membuang sampah merata, iaitu bila naik kereta bawa satu beg plastik. Kalau ada sampah dan sebagainya tu masukkan dalam beg plastik. Jadi bila kita keluar jumpa tong sampah baru kita buang. Memang ini amalan yang saya rasa perlu ada pada setiap keluarga. Sebab kalau kita tak memulakannya di rumah, memang agak sukarlah untuk kita mencapai angka yang kita sasarkan untuk menjadikan negara kita ini seperti negara maju seperti Jepun. Tapi itulah kebetulan anak saya yang suka jalan tu, dia sangat kagum dengan keadaan di Jepun. Menjadi satu habit. Contohnya bila dah makan, mereka akan kumpulkan dan buang sendiri. Tidak mengharapkan pekerja restoran dan sebagainya. Jadi amalan ini juga kami bawa bila kami keluar makan ke restoran dan sebagainya untuk kita sama-sama menguruskan sisa makanan tadi untuk memudahkan pekerja restoran. Okey, nampak tak Saya rasa cucu Kak Sal ni dah tahu dah. Ni kalau balik rumah opah ni dah siap-siap ni. Jangan bawa sampah merata-rata dan sebagainya. Tapi baguslah kan penekanan yang diberikan oleh Datin sendiri kan. Macam bermula dari rumah, bermula penekanan ibu bapa sendiri kan yang untuk mengajar anak-anak kita ni supaya jaga kebersihan kan. Bagaimana doktor melihat tentang perkara ini? Bermula dari rumah lah sebenarnya kan pendidikan ni. Ya, bagi saya pendidikan informal itu lebih memberi kesan sebab kita berjumpa, kita berada dekat dengan ibu bapa kita hari-hari masa kita lebih banyak di rumah. Jadi pendidikan informal seperti yang ditunjukkan oleh Datin Sal tadi tu sebenarnya sangat berkesan berbanding dengan pendidikan di sekolah. Di sekolah hanya memperkukuhkan saja pendidikan asas yang telah diberi di rumah tadilah. Berbalik semula kepada Datin ataupun Kak Sal. Kak Sal, bila
duduk berjiran ni kan, dan tiap-tiap pagi nampak Kak Sal dengan suami menguruskan sampah, mengasingkan. Ada tak jiran yang datang bertanya dan cuba untuk memulakan langkah-langkah seperti Kak Sal? Ada tak pengaruh seperti itu? Saya bangga dengan komuniti, dengan jiran-jiran saya sebab semua memang cara pengurusan sampahnya sama. Setiap pagi Isnin kita akan melihat bungkusan sampah plastik, bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Mereka dah letak di hadapan rumah. Jadi mungkin ini juga ada sebagai satu pengaruh saya rasa. Bila kita buat, orang lihat, dan kita juga melihat orang lain buat, kita segan kalau kita tak berbuat demikian. Satu lagi, kita boleh menggunakan platform media sosial sekarang ni kan. Kalau misalnya kata jiran tak nampak kan, kita gunakan media sosial kan. Tapi itulah dia, kita nak bercakap tentang nak mendisiplinkan diri kita ni untuk kita nak mengikut cara pembuangan sampah yang betul ni. Bagaimana pula doktor nak mendisiplinkan diri kita ni untuk jaga sampah ni, buang dengan betul, dan juga kita semula ni. Okay, kalau kita lihat kalau negara-negara membangun berbeza dengan negara maju daripada sikap penduduk ataupun komuniti itu sendiri. Bagi negara maju kita tak ada masalah. Penduduk dia telah mempunyai pengetahuan, sikap ataupun amalan yang tinggi terhadap kita semula, termasuklah hal-hal sampah tadi. Tapi bagi negara-negara yang sedang membangun seperti Malaysia, kita lebih mengharapkan kepada kerajaan. Mentaliti kita kata kita dah bayar cukai, jadi adalah tugas pihak Alam Flora sebagai contoh, SW Corp dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan alasan kita telah membayar sejumlah wang untuk tujuan tersebut. Dan bagi saya, bagi negara-negara macam Malaysia ini, apa yang kita perlukan ialah enforcement ataupun penguatkuasaan. Kita tidak boleh mengharap benda itu wujud secara semula jadi, sebab kadar kita punya kita semula itu rendah dan sikap masyarakat kita terhadap kita kata penjagaan ataupun pemeliharaan alam sekitar tu adalah masih di peringkat sederhana. Jadi kita mengharapkan antara lain ialah undang-undang ataupun enforcement tadi, supaya kita dapat mendidik masyarakat walaupun itu berbentuk paksaan secara tak langsung, bukan secara sukarela, tetapi lama kelamaan daripada paksaan itu akan menjadi satu jati diri ataupun habit yang positif. Kalau kita pergi Surabaya, kalau kita tengok Surabaya di Indonesia bandarnya sangat bersih. Apa yang dibuat oleh Datuk Bandar ialah dia memasang CCTV di seluruh bandar untuk memastikan tidak ada sampah dibuang, dan jika didapati ada sampah dibuang, kamera itu akan merakam macam kita punya sistem AES tu lah. Dan dia akan rakam dan hantar gambar tu kepada mereka yang membuang, dan mereka akan dikenakan compound. Jadi kalau kita pergi Surabaya sekarang sangat bersih. Dia telah menjadi bandar kedua terbersih di Indonesia. Saya rasa Malaysia juga boleh mengambil iktibar. Dan bila masyarakat telah terdidik dengan kebiasaan itu, kemudian lama kelamaan mungkin enforcement itu tidak perlu lagi lah, sebab dia telah menjadi jati diri yang natural kepada masyarakat. Saya rasa baguslah. Bayangkan snapshot AES, ada lampin terbang, shot terus dapat si pelakunya. Terutama yang membuang sampah dari kereta kan. Kan? Bukan saja speed trap sekarang ni. Bukan saja, dia 2 in 1. Ya kan. Tapi betul, saya setujulah doktor katakan perlu ada dasar dan juga penguasaan undang-undang yang harus dibuatkan. Barulah kita ni tak ambil ringan sangat kan tentang perkara ini. Kak Sal macam mana? Adakah merasakan tindakan penguasaan macam tu terlampau ekstrim, ataupun memang perlu diwujudkan supaya orang kita ni dia lagi rela ataupun belajar untuk cara menguruskan sampah? Macam mana Kak Sal? Saya setuju dengan pendapat Prof tu. Memang kadang-kadang tu untuk kita menjayakan sesuatu tu perlu ada satu enforcement lah. Jadi kalau misalnya tak ada usaha untuk itu, mungkin agak sukar. Di bandar-bandar memang kita sangat bertuah sebab kita disediakan tong sampah yang berbeza, 2 tong sampah sekurang-kurangnya bagi setiap rumah. Tapi di kampung ataupun di bandar-bandar kecil, keadaan ini tidak wujud. Jadi ini menjadikan salah satu sebab saya rasa kenapa usaha kita untuk menyitar semula sampah sarap kita agak lambat dapat dicapai. Tapi di bandar-bandar memang saya perhatikan memang satu usaha enforcement itu memang ada, sebab saya rasa di Putrajaya ni memang dia akan pantau kita dari segi pembuangan sampah dan sebagainya. Jadi sebab itu rasanya di sini juga kita kuranglah. Di Putrajaya ni pun saya boleh katakan bersih kawasannya. Kita bangga dengan kawasan kita sebab kebersihannya sentiasa dijaga. Dan satu lagi ialah kita sendiri perlu menunjukkan contoh. Contohnya kalau kita berjalan, kita nampak sampah, rasanya tak jatuh martabat kita kalau kita ambil sampah tu buangkan ke dalam tong sampah. Jadi saya dulu sebagai seorang guru di sekolah,
Kadang-kadang bila berjalan nak ke kelas tu, nampak sampah saya akan ambil dan saya buang. Jadi dari situ murid-murid sendiri sebelum kita lalu tu dia tahu dah kita akan buat benda begitu, dia akan buat. Jadi saya rasa memang perlu ada satu tu ialah kita memberikan contoh yang baik, dan yang kedua ialah untuk kita mengadakan kawal selia bagaimana kita boleh menggalakkan masyarakat kita membuang sampah. Saya sukakan perkataan Kak Sal tadi, tak jatuh martabat kita, tak jatuh pemaruah kita kalau kita angkat sampah tu kita buang. Malah lagi naik orang respect kita lagi. Yelah, dan jangan jadikan ia sebagai konten pula. Kau ambil kau rekod ni, aku nak buang sampah dia. Jangan macam tu juga kan. Okey, Kak Sal setuju tak? Kak Sal kan yang mana individu yang mengasih-asihkan sampah ni kan, bagi memudahkan pihak berwajib untuk menguruskan sampah ni. Okey, Kak Sal setuju tak? Andai kata kalau misalnya kata setiap rumah ni kita tak asingkan, pihak berwajib tu tak nak ambil sampah kita. Bagaimana Kak Sal? Yang itu tak bolehlah, sebab yang menerima akibatnya ialah orang lain yang patuh. Jadi kalau yang macam tu saya rasa tak sepatutnya kita lakukan macam tu. Tapi mungkin satu cara nak memudahkan orang tu, kita bantu dia. Kita sama-sama tolong dia asingkan sampah itu supaya timbul kesedaran pada diri dia. Sebab kalau kita nak menghukum ni, kita kena menghukum pada orang yang buat salah tapi tak melibatkan bagi mereka yang patuh dengan arahan yang diberikan. Baik. Dengan itu memang baguslah kan, daripada Kak Sal sendiri yang melakukan kerja-kerja seperti ini. Doktor, akhir kata sekali lah, satu kata-kata yang kuat, yang kukuh, yang menusuk kalbu supaya rakyat Malaysia menonton sekarang ni dia sedar diri, lepas ni insaf, angkat sampah buang. Doktor. Okay, sebenarnya kalau yang menjadi kebimbangan di dunia dan Malaysia sekarang ialah impak daripada perubahan iklim. Kita tahu perubahan iklim meningkatkan bencana macam Malaysia banjir kilatnya, puting beliungnya apa saja bencana. Jadi sampah adalah satu daripada sebab yang meningkatkan pembebasan gas rumah hijau. Sebab bila kita letak sampah banyak di landfill ataupun tapak pelupusan, dia akan membebaskan gas metana. Metana ni adalah 20 kali ganda kekuatannya berbanding karbon dioksida. Jadi kalau kita meningkatkan pembuangan sampah, maka gas-gas rumah hijau yang terhasil seperti metana tadi akan meningkat dan lebih banyak bencana akan terhasil lah. Maksudnya sekarang pun Malaysia kita punya bencana banjir tu tak tentu kan. Jadi kalau kita tidak mahu mengubah sikap kita dengan mengamalkan perkara semudah mengawal ataupun mengurus sampah kita, maka kita akan menerima akibat je lah dari perbuatan kita dengan pelbagai bencana yang akan meningkat yang menyusahkan hidup kita nantilah. Ya, betul. Okey, jadi bermula sekarang ni tingkatkan kesedaran kita untuk kita berubahlah kan. Kita nak jadi mentaliti kelas pertama ni kan. Dalam pada masa sama juga kita nak mengejar negara-negara maju yang lain. Tak guna kita ada bangunan tinggi-tinggi. Tapi kalau kita sendiri rakyat buang sampah rata-rata, memalukan. Apapun terima kasih kepada tetamu kita. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, pensyarah Governor Persekitaran dan Sains Kelestarian UPM, dan juga Kak Sal ataupun Datin Salbiah Abdul Aziz yang bersama kita pagi ini menerusi panggilan video, memberikan inspirasi untuk kita semua terus menjalani kehidupan yang bersih. Betul. Okey, terima kasih kepada kedua-duanya. Okey.